Hai, Daniel Arif di sini. Dalam video kali ini, saya nak tunjukkan tutorial bagaimana cara nak buat Facebook Ads yang paling terkini. Ini adalah tutorial versi tahun 2022. Okay, kepada anda yang baru nak mula buat Facebook Ads tahun ni, jangan risau, sebenarnya Facebook Ads tak rumit, tak susah, senang je nak buat. Okay, yang pertama, anda kena daftar akaun Business Manager dulu. Okay, siapa yang ada Facebook? Okay, ni Facebook lah, biasa kita main kan. Ni akaun biasa. Sekejap. Okay, ni akaun biasa lah. Kita nak scroll, nak tengok update kawan-kawan semua kan. Okay, tapi bila kita nak buat ads, ini akaun fake saya lah. Saya guna untuk buat ads semua kan. Okay, bila kita nak buat ads, kita kena ada akaun business Facebook. Okay, kalau kita dah ada akaun Facebook biasa, tak susah. Kita cuma perlu buat satu akaun business saja guna Facebook kita ni. Caranya, kita masuk ke URL ni, business.facebook.com. Okay, untuk URL ni, businessfacebook.com, anda boleh rujuk description dalam video bawah ni, description YouTube saya. Saya sertakan, lampirkan semua link-link yang penting yang berkaitan untuk buat Facebook Ads ni. Okay, masuk ke link yang saya letak kat description, iaitu ni, business.facebook.com. Bila anda masuk ke business.facebook.com, anda akan nampak paparan begini. Kalau anda belum ada Business Manager, anda boleh create dulu Business Manager. Dekat penjuru kanan atas ni ada satu butang warna biru, ditulis create account. Jadi klik pada create account. Kalau anda dah ada account Business Manager, by default anda akan masuk ke page begini. Okay, jap, Business Manager. Saya memang dah ada Business Manager. Jadi dia akan masuk beginilah. Kalau yang dah ada account, bila anda masuk ke business.facebook.com, anda akan masuk ke page begini, paparan begini. Tapi kalau anda baru pertama kali nak create Business Manager, anda akan masuk ke paparan begini. Okay, ini Business Manager lah untuk buat ads, apa-apa yang berkaitan kita nak buat business online. Kita akan masuk ke create. Dia akan minta nama business anda, nama anda dan email yang anda nak gunakan untuk urusan business. Bila anda submit nanti, anda akan berjaya create Business Manager anda dan akan masuk ke paparan begini bagi yang anda yang baru. Okay, ini adalah paparan yang barulah. Kalau siapa yang memang dah ada Business Manager lama, dia akan nampak paparan begini. Tapi jangan risau, kalau anda baru buat Business Manager dan dapat paparan begini, anda boleh tukar kepada paparan yang macam saya punya ni yang lama. Dan sebenarnya lagi senang guna yang lama lah bagi saya. Okay, anda boleh convert sebenarnya bila anda baru buat Business Manager anda. Okay, dekat penjuru kiri bawah ada satu panel ni, panel kiri ni. Bawah sekali ni, penjuru kiri bawah dekat panel ni, ada satu label ditulis Give Feedback. Klik pada Give Feedback. Tekan pada Switch to Business Manager. Switch. Okay, ni tulis apa pun. Asalkan dapat hantar feedback je. Okay, bila kita dah okay, dia akan jadi Business Manager paparan begini, sama seperti yang akaun lama. Begini. Okay, bila anda dah ada akaun Business Manager, anda kena ada dua lagi perkara. Okay, saya tulis note kejap lah dekat notepad. Okay, ni baru bagi yang newbie lah. Sekejap, saya terbuka tadi. Discard. Nak tutup kejap. Terklik dekat software Camtasia. Okay, okay, anda kena ada tiga perkara ni. Satu, Business Manager, Business Account lah. Manager ni account untuk run business. Account heavy khas untuk business. Okay, satu lagi, bila anda nak run business, nak run ads lah. Ads tu, kalau kita perasan lah, mungkin ada yang belum tahu, saya nak kongsikan. Kalau anda main dekat Facebook, anda akan nampak post kawan-kawan anda kan. Kadang-kadang anda akan nampak post yang anda tak pernah follow pun, page yang tak pernah follow. Ni iklan lah. Dia ada tulis sponsored dekat sini. Ini adalah ads. Okay, disebabkan tutorial ni saya buat untuk yang mungkin yang beginner baru nak belajar ads, jadi saya kena terangkan lah benda-benda gini. Mungkin ada yang belum tahu kan. Okay, kalau anda scroll Facebook, anda nampak sponsored. Ini adalah ads, iklan berbayar. Anda pun boleh iklankan produk anda dekat Facebook begini.
Okay, bila anda nak buat account ads, anda tak boleh guna account biasa. Anda mesti ada page. Okay, kedua kena ada page. Ketiga kena ada account ads. Okay, besarkan sikit. Mungkin ada yang tak nampak kalau tengok kat phone kan. Apa yang anda perlu ada? Pertama, account business manager. Account ni, ini account FB khas untuk business. Kalau anda ada account, dah ada Facebook peribadi biasa, tak apa. Buat je account business manager. Nanti dia akan link kan business manager kita ni dengan account Facebook kita. Contoh macam account Facebook saya ni, nama dia Nur Islam kan. Okay, ni nanti bila anda buat business manager, dia akan link lah account link macam saya, account Facebook saya Nur Islam dengan business manager. Jadi bila saya nak buat main Facebook, saya masuk account biasa. Bila saya nak buat apa-apa aktiviti berkaitan bisnes, contoh saya nak buat ads, nak post dekat page pun boleh juga. Okay, saya akan masuk business manager saya. Okay, jadi dah ada business manager, kita kena ada page. Macam mana nak buat page? Dekat penjuru kiri atas ni, bukan silap, dekat panel kiri ni, dekat penjuru kanan, penjuru kiri bawah ada satu butang yang ikon bentuk gear. Okay, ni gear ni sebenarnya setting. Okay, klik pada nama dia business setting ni, penjuru kiri bawah dekat business setting. Okay, anda boleh buat page baru dengan cara klik pada panel kiri ni, pages. Okay, ni users, accounts. Mungkin anda punya begini kan. Okay, klik pada accounts, klik pada pages. Okay, jadi bila nak buat page baru, macam saya dah ada page lah. Tu yang ada ni, Power Bank Comel. Ni page lama dulu, masa jual Power Bank lagi, tahun 2000. Business Power Bank saya ni saya buat tahun 2013 dulu. Page lama dah ni. Okay, klik pada butang biru ni, add ni, add, create a new page. Nanti anda boleh buat page baru. Jadi pilihlah kategori bisnes anda apa, nama page apa. Just ikut je arahan dia. Dia minta apa, bagi je info yang dia minta. Klik next, next, next. Nanti siap lah. Okay, macam saya dah ada page, dah siap. Okay, kedua, kena ada, ketiga lah, bukan kedua kan. Ketiga, account ads. Okay, bila nak buat account ads, sama juga. Dekat panel kiri ni tadi, kita dah buat page. Pada accounts ni, kita dah buat pages. Bila kita dah siap pages, kita kena buat account ads. Caranya, tekan dekat add accounts. Okay, tak ada macam saya untuk business manager ni tak ada add accounts lagi. Jadi kena buat barulah. Klik pada butang warna biru add ni. Klik pada create new add account. Okey, nanti dia akan minta lah nak nama apa. Ni nama je, letaklah nama apa-apa pun. Yang penting currency ni kita pilih Malaysia lah. Kita Malaysia. Kalau kita pilih letak USD, nanti laporan iklan kita dia akan tunjuk dalam bentuk USD. Kita dah spend berapa US dollar semua. Tak nak, jadi susah nak convert. Jadi pilih MYR, Malaysia Ringgit. Letak nama ad account. Contoh macam saya Nur Islam, account ads baru. Okay, ni untuk saya. Okay, create. Nanti dia akan keluar lah. Okay, dia akan minta siapa yang nak control ad account ni. Macam dalam business manager saya, ada saya seorang je. Jadi klik lah pada kita, diri kita sendiri. Bagi kita semua permission je. Sign. Okay, bila kita dah siap account ads, kita kena masukkan payment info. Maksudnya nak bayar macam mana. Okay, untuk pembayaran, okay, pilih dulu negara Malaysia Ringgit. Time zone ni, kita punya time zone adalah GMT 8, Kuala Lumpur time. Next. Okay, kita akan letakkan nombor kad kita, kad bank. Dikata kad debit atau kad kredit, betul lah, kedua-duanya boleh. Kalau kad kredit pun boleh guna. Kalau ada kad debit tu kad bank kita lah. Okay, kemudian kad number, bila expired dengan CVV kita punya CVV number. Lepas tu tekan save. Dah tu siap lah. Okay, nampak? Okay, bila dah ada account ads, maksudnya dah ada semua ni lah. Dah business manager memang dah create lah. Page dah buat, account ads dah buat. Baru kita akan mula buat ads. Cara dia, klik pada penjuru kiri atas ni, kat logo Facebook ni. Klik. Nanti kita akan pergi ke home business manager kita yang tadi asal, paparan asal ya, yang begini ni.
Okay, kita akan buat ads yang baru. Cara dia, bila kita dah ada account ads, dia akan keluar dekat sini home kita ni. Dia akan keluar add account performance ni. Ni senarai account-account yang ada. Kalau kita ada banyak account, dia akan keluar banyak lah. Okay, contoh macam ni. Ada banyak account kan. Okay. Klik pada account ads kita. Yang tadi ni. Kita baru buat ni. Okay, sekarang kita nak buat ads yang baru. Okay, klik butang hijau. Ada satu butang hijau ni yang simbolnya ada tambah create. Klik butang ni, create. Okay, ada. Nanti bila kita klik butang hijau create ni, Facebook akan keluarkan paparan begini. Ini adalah jenis-jenis iklan yang boleh kita buat dekat dalam Facebook. Okay, saya terangkan satu-satu. Awareness ni, biasanya awareness dengan reach ni kita tak pakailah. Sebab apa? Sebab bila kita buat ni, okay, saya terangkan apa beza setiap jenis iklan ni. Cara setting semua sama. Tak kisah anda nak guna apa pun objektif, cara setting semua sama. Cuma apa yang membezakan adalah setiap satu jenis iklan objektif ni, audiens dia adalah orang yang berbeza. Okay, contoh kita buat brand awareness dengan reach, ataupun kita guna reach. Facebook akan maksimalkan reach. Dia akan reach, capai, paparkan iklan kita ke seramai mungkin orang. Tapi dia sekadar paparkan lah. Belum tentu orang tu tengok iklan kita. Belum tentu dia klik pada iklan kita. Belum tentu dia klik untuk WhatsApp kita, untuk masuk website kita. Belum tentu. Dia sekadar reach. Dan biasanya kalau kita buat iklan reach ni, dia punya audience tu tak berapa berkualiti lah. Sebab dia sekadar reach. Memang ramai akan nampak iklan kita. Ramai. Tapi tak ramai pun yang akan klik, akan tanya kita tentang produk kita, nak beli produk kita tu. Kita tak nak. Kita nak biar tak ramai, tapi iklan tu memang target pada orang yang berkualiti, yang ada kaitan dengan produk atau servis yang kita tawarkan. Okay. Kemudian ada bahagian consideration di sini. Ini adalah iklan-iklan jenis bersifat consideration. Okay, saya terangkan. Kalau kita guna traffic, Facebook akan paparkan kepada orang yang kaki klik. Okay, dia macam ni. Saya pernah tulis kat Facebook saya. Okay, bagi yang belum follow Facebook saya, boleh follow Facebook saya, Facebook personal saya. Okay, sama juga dekat description bawah ni saya letak link Facebook personal saya. Okay, saya ada terangkan tentang objektif hari tu. Okay, boleh follow Facebook personal sebab saya banyak sharing ilmu dekat dalam Facebook juga sebenarnya. Okay, ni. Nak guna objektif apa? Okay, kita andaikan pengguna Facebook ni ada 3 orang. Pertama Ali, Abu dan Mat. Okay, ni saya clear. Okay, ada 3 orang Ali, Abu dan Mat. Ada 3 orang. Katakanlah kita assume sebenarnya yang guna Facebook ni ramailah, berbilion-bilion kan. Ada 3 orang. Katakan 3 orang. Ali, Abu dan Mat. Okay, Ali ni, okay, setiap orang yang guna Facebook ni, Facebook dah chop siap-siap. Dia ni kaki apa? Okay, katakanlah Ali. Ali ni dia kaki buka Facebook. Dia asal buka Facebook, dia mesti klik artikel-artikel viral. Cakap Keli lah, media lah, entah mana-mana page lah. Asal dia nampak website je, dia klik. Asal nampak okay, page Cakap Keli share satu link, dia klik link tu. Okay, orang macam Ali ni, Facebook chop dia kaki klik. Kaki klik. Okay, faham tak? Dia kaki klik. Okay, katakanlah orang kedua Abu. Abu ni asal dia masuk Facebook, dia suka engage. Engage ni maksud dia apa? Maksud dia suka like, dia suka share, dia suka komen. Dia jumpa post viral, dia komen. Dia tak klik pun link tu, dia tak baca. Tapi dia komen, kecam terus. Dia tak baca pun artikel tu, dia like je. Okay, ataupun dia jumpa pot makan yang best. Okay, share. Asal nampak makanan iklan makanan, dia share. Asal nampak iklan makanan, iklan restoran, iklan gerai-gerai yang viral, dia share. Dia suka share, dia suka like, dia suka komen. Maksudnya dia kaki engage. Dan orang ketiga, Mat pula, dia ni duit berkepuk-kepuk. Dia pantang nampak iklan dekat Facebook. Asal dia nampak je video demo produk yang best, dia klik, dia masuk ke website, dia terus beli dekat website e-commerce. Okay, jadi ada 3 orang ni. Katakanlah kalau kita masuk iklan, kita run. Okay, kita balik pada objektif tadi. Objektif ni, traffic. Kalau kita buat iklan traffic, Facebook akan reach untuk dapatkan orang yang klik. Maksudnya traffic masuk ke website kita ataupun link. Kalau kita letak link WhatsApp,
Facebook akan paparkan iklan kita pada orang yang ada potensi untuk klik link masuk ke WhatsApp. Yang penting dia kaki klik. Okay, siapa orang kaki klik? Orang macam Ali lah, asal masuk Facebook dia klik. Tapi belum tentu dia belilah, tapi dia memang kaki klik. Asal dia nampak link macam best, dia akan klik. Okay, kalau kita buat iklan engagement macam saya cakap tadi, dia akan paparkan iklan kita pada orang yang ada tabiat macam Abu. Kaki engage. Asal dia nampak post best, dia like, dia komen. Dia kecam ke, dia komen murni-murni ke, terpulang lah kan. Atau dia asal nampak dia kedai makan best-best, dia share. Maksudnya Facebook akan reach, paparkan iklan kita ni, tayangkan iklan kita pada orang yang ada potensi tinggi, yang memang ada tabiat suka engage, suka like, suka komen, suka share. Jadi itu orang-orang yang kita, audience yang akan dapat iklan kita kalau kita buat iklan engagement. Paling berkualiti kalau kita nak jual barang, kita akan target pada orang yang memang kaki beli online lah. Sebab tu penting ada website e-commerce. Macam saya cakap tadi, Mat ni dia asal dia dipantang, asal dia masuk Facebook, dia nampak iklan produk best, mesti dia akan klik link, dia akan beli. Okay, itu adalah iklan conversion. Conversion ni dia akan masuk ke website e-commerce kita. Contoh website e-commerce saya. Silap link kot. Ya. Okay, contoh inilah website e-commerce. Okay, apa beza dengan Shopee dengan Lazada? Shopee dengan Lazada tu, itu pun website e-commerce, tapi kita panggil e-commerce marketplace. Dan website tu bukan milik kita. Kita tumpang. Seolah-olah macam ada satu mall, kita tumpang buka kedai dalam mall tu. Itulah Shopee dengan Lazada. Bila saya kata website e-commerce ni, maksud kedai yang kita bina sendiri untuk jual produk kita sendiri, dan tak ada produk lain tumpang dalam ni. Kita punya produk je. Kadang-kadang Shopee, orang lain pun ada jual sekali. Kadang-kadang ramai seller jual produk yang sama je kan. Okay, itu kelebihan bila kita ada website e-commerce. Orang masuk, dia nampak produk yang kita jual je. Orang lain punya dia tak nampak. Dia macam kita buka kedai sendiri, kita buka mall kita sendiri. Kita tak tumpang dalam mall orang. Macam Shopee, Lazada tu kita menumpang. Okay, ni kita buat mall kita sendiri, kedai kita sendiri. Okay, website e-commerce. Okay, saya paling suka sebab apa? Bila kita ada website e-commerce ni, kita tak payah layan WhatsApp dah. Orang boleh masuk. Contoh dia nak beli mangkuk ni, dia nampak iklan tentang mangkuk, dia klik link dekat Facebook ads kita, iklan kat Facebook. Okay, dia akan masuk, dia akan baca info. Tak payah PM dah. Melainkan dia ada soalan yang dia tak faham lah, baru dia akan PM kan. Okay, dia rasa best. Okay, nak beli, add to cart. Lepas tu check out, bayar pun online. Isi borang bagi nama, bagi alamat rumah semua, bayar online, siap. Kita pun sebagai seller mudah. Kita hanya perlu masuk website kita, tengok okay, siapa yang order, bungkus, dah hantar barang. Tak payah nak layan WhatsApp. Jadi kita boleh buat jualan tu lebih banyak berbanding kita layan WhatsApp. Sebab kalau kita run bisnes kita seorang-seorang, biasanya beginner lah, baru buat bisnes, kita baru seorang, kita tak ada staff kan. Jadi nak layan WhatsApp tu kadang-kadang sambil kerja, sambil layan WhatsApp. Benda tu ya orang cerita keberkatan kan. Tapi kalau bos tak kisah, tak apalah. Cuma dia masih lagi time consuming. Dia memakan masa. Nak reply WhatsApp, bagi info, tanya tu, tanya ni. Okay, tunggu customer bank in. Lepas tu nak urus order pun kena check satu-satu WhatsApp. Berbanding kita guna website e-commerce, ianya jauh lebih mudah. Sales tu masuk secara automatik. Kadang-kadang kita tidur tengah malam pun ada orang beli. Tak payah reply WhatsApp. Kalau kita reply WhatsApp, malam kita tidur, pagi baru reply. Lepas tu mungkin orang tu pun dah sejuk beku dah. Sebab macam tadi malam WhatsApp, sekarang tak apa, dah tukar fikiran, tak minat dah nak beli. Kalau kita guna website e-commerce, orang tu tengah semangat membara tengok iklan Facebook, dia klik, belilah terus. Nampak tak? Tidur pun, tu orang kata tidur pun duit masuk. Tapi dia taklah semudah macam tu. Cuma nak sampaikan, kalau kita buat website e-commerce ni, kita boleh buat jualan secara automatik. Tengah tidur ke, tengah cuti ke, tengah makan pun, sales tetap masuk. Tak payah layan WhatsApp sangat pun. Kita layan WhatsApp mungkin untuk orang-orang yang tanya soalan je lah. Kadang-kadang ada je orang yang buka website tapi tak faham. Jadi dia akan WhatsApp. Macam saya, website e-commerce ada letak nombor phone kan. Okay, jadi orang akan WhatsApp akan tanyalah, kita just jawab. Okay, nanti dia nak beli, dia belilah online. Okay, mungkin anda fikir susah lah nak buat website e-commerce ni. Tak, sebenarnya tak susah, senang je. Sekarang dah ada macam-macam dah platform. Yang saya paling recommend, boleh guna ShopeeGram. Okay, ShopeeGram tu, okay, anda boleh klik masuk ke link. Sekejap, saya copy link. ShopeeGram. Okay, link ni saya ada letak dekat description bawah.
boleh semak description di bawah dekat video YouTube ni, dekat description YouTube. Klik link untuk Shopee-Gram. Anda boleh masuk ke Shopee-Gram untuk bina website e-commerce anda sendiri. Okey. Anda boleh tengoklah contoh-contoh. Okey, nampak? Dah 21,000 website dibina menggunakan Shopee-Gram. Shopee-Gram ni memang saya paling recommend lah. Okey. Kalau anda rasa macam ragu-ragu, okey, nampak? Ni contoh website-website yang dibina menggunakan Shopee-Gram. Website jual fashion. Kita hanya perlu design je, dah tak perlu fikir macam susah lah nak kena buat kod-kod. Sebab orang ingat kan buat website e-commerce ni kena pandai coding komputer. Tak. Sekarang dah mudah dah. Guna je Shopee-Gram ni. Okay. Kalau rasa ragu-ragu, daftar trial percuma 14 hari. 14 hari ni tak payah bayar. Guna secara percuma je. Daftar dulu, cuba buat store sendiri. Buat website sendiri. Okay. Jadi balik pada topik asal, Facebook Ads. Okay, kalau saya akan guna conversion lah sebab saya jual produk menggunakan website e-commerce. Kenapa? Macam saya cakap tadi lah, sales masuk secara auto, tak perlu terlalu banyak fokuskan masa kita untuk jawab WhatsApp. Okay, pilih conversions. Dan sebenarnya e-commerce, bisnes e-commerce adalah bisnes yang paling sesuai untuk beginner nak start sebab kita tak ada staff. Kita buat seorang. Jadi dia banyak proses tu kita dah automatic kan. Kita hanya perlu fokuskan masa untuk pack barang dan promote kedai online kita. Kalau kita run WhatsApp, kita kena buat promotion kat Facebook, kita kena layan WhatsApp, lepas tu check order pun kena check WhatsApp satu-satu, takut lepas tu kadang-kadang mungkin terlepas pandang sebab ada yang WhatsApp kita tak terperasan, tak baca semua kan. Jadi website e-commerce ni dah memudahkan banyak proses, terutama buat jualan. Dah jualan, nak manage order sangat senang. Tinggal kita bungkus produk dengan kita promote kedai online kita, website e-commerce kita tu. Jadi contohlah nak buat website, nak buat macam saya cakap tadi, mana-mana objektif pun cara setting semua sama. Apa yang membezakan adalah setiap objektif ni audience dia adalah orang yang berperangai berbeza. Macam saya cakap tadi, kalau kita buat iklan conversions, Facebook akan paparkan iklan pada orang yang ada tabiat pernah beli online dekat website e-commerce. Contohlah, nak buat trafik, katakanlah tak nak guna website e-commerce, baru nak belajar guna trafik, baru nak belajar nak menjual guna WhatsApp. Tak ada masalah, guna je trafik. Macam saya cakap, kenapa guna trafik? Sebab Facebook akan reach, paparkan iklan kita pada orang-orang yang ada tabiat klik link. Kalau engagement dia sekadar like, comment, share, belum tentu dia klik link. Sebab tu kalau WhatsApp saya sarankan guna traffic lah. Tapi macam saya guna website e-commerce, saya akan guna conversions. Cuma conversion ni dia lebih teknikal, banyak benda kena set up lagi. Macam saya cakap tadi, kita kena ada business manager, account ads, kita kena ada page. Tapi untuk buat business e-commerce nak guna ads jenis conversion ni, dia ada beberapa benda lagi kita kena set up. Contoh kita kena verify domain. Banyak lagi sikit benda-benda teknikal yang saya tak dapat terangkan dalam video ni sebab dia dah luar topik dan dia panjang sikit. Okay, kita namakan campaign ni berdasarkan objektif kita. Contoh conversion tadi, conversion jual produk apa. Kalau kita ada banyak produk, letaklah nama. Mungkin kita jual 2-3 produk kan. Okay, boleh letak conversion krim putih. Mungkin kita ada jual juga krim kurus ke krim lain-lain. Okay, jadi kita namakan kempen ni dengan supaya kita tahu yang kempen ni promote produk apa. Okay, kemudian tak ada apa, tekan next. Contoh kita jual krim putih. Ni katakanlah ads untuk krim putih. Okay, kita nak target siapa? Okay, macam saya cakap, sebelum kita buat apa-apa iklan, saya selalu tekankan ni dekat Facebook saya bila saya share. Kunci kejayaan iklan adalah pada kajian. Sebelum kita buat ads, kita kena kaji dulu. Kita nak target siapa? Contoh nak jual krim putih, kita nak target siapa? Siapa yang nak putih ni? Biasanya perempuan lah. Perempuan yang muda-muda. Mungkin umur dia 23 ke 35, macam tu. Okay, kita dah tahu siapa perempuan. Kita target orang Malaysia lah kan. Okay, Malaysia, perempuan 23 ke 35. Okay, jadi siap-siap lah kat sini. Okay, bajet ni untuk beginner saya sarankan sehari letak je RM20 dulu, test. Sebenarnya lagi mahal produk yang kita jual, lagi tinggilah bajet ads. Sebab apa? Sebab logik dia, semakin mahal produk tu, semakin banyak iklan kita belanjakan sebab kita nak reach lebih ramai orang. Yalah, kita nak jual produk harga RM50, mungkin kita paparkan iklan dekat 1000 orang. Dalam 1000 orang yang nampak iklan kita, akan ada seorang beli.
Tapi berbanding kita jual produk, contoh harga produk RM500, takkan kita boleh reach 1,000 orang dah boleh dapat seorang buyer? Tak mungkin. Dia macam nak jual tanah, nak jual 50 unit krim putih tak sama dengan nak jual satu bidang tanah. Sebab apa? Harga berbeza. Krim putih mungkin satu kotak RM50, tanah harga 100k, 200k. Nampak tak? Lagi tinggi harga produk, lagi besar lah bajet kita kena spend. Sebab tu saya sarankan bagi anda yang baru nak start belajar buat bisnes online, jual produk yang bawah RM100. Jadi budget ads yang kita perlu spend pun dalam RM20 ke RM30 je sehari. Boleh tak letak bawah RM20? Boleh. Cuma sekarang kalau letak bawah RM20, mungkin ads tu tak perform. Mungkin bukan tak perform, tapi mungkin kita perlu tinggal 2 ke 3 hari baru akan dapat satu orang akan beli produk kita. Dan budget ads ni macam saya cakap lah, dia bergantung pada harga produk kita jual dan jenis produk. Okay, macam saya cakap tadi, kita nak try target perempuan 23-35 Malaysia. Okay, location Malaysia lah. Pilih orang yang tinggal dekat Malaysia. Sebab okay, kalau kita pilih macam living atau recently, boleh jadi orang tu bukan orang memang dekat Malaysia, tapi dia bukan duduk Malaysia, mungkin dia melancong dekat Malaysia. Jadi kita nak pilih orang yang betul-betul duduk kat Malaysia. Kalau kita letak living or recently in this location, maksudnya semua orang yang ada dekat Malaysia. Tak kisah dia duduk kat Malaysia ke, memang tinggal ke, atau dia melancong kat Malaysia. Jadi pilih dekat living, dekat location, orang yang tinggal kat Malaysia saja. Okay, umur kita set tadi 23 ke 35. Okay, gender perempuan lah. Memang ada lelaki nak putih, tapi macam saya cakap, okay, mungkin ada orang fikir tak apalah letak lelaki perempuan, ada je lelaki nak putih. Betul. Tapi berapa ramai? Kita nak target orang yang betul-betul majority, high probability, kemungkinan besar akan beli produk kita. Kita tak nak macam mungkin ada, mungkin tak. Kita nak target yang betul-betul probability tinggi. Sebab tu kita letak 23-35. Kenapa tak letak 23 ke 65 ke 70 ke 80 ke? Agak-agak takkan umur 80 masih fikir nak putihkan kulit. Kalau ada pun macam saya cakap segelintir kecil. Kita tak nak. Kita nak targetnya high probability, kemungkinan besar boleh beli, akan beli produk kita. Sebab tu kita target yang betul-betul quality. Dan biasanya range umur ni 10 ke 15 tahun je. Sebab tu saya tak letak 23 ke nenek-nenek 65 plus kan. Tak. Dan biasanya ads macam ni tak perform, tak berkualiti. Sebab tu kita letak jelas umur 10 ke 15 tahun je. Jadi 23 ke 33 lah kan, kalau 10 tahun. Tapi tak apalah, macam saya cakap tadi, 10 ke 15 tahun. Jadi set je lah sampai 35. Kita genapkan terus. Okay, targeting. Kita nak target interest. Orang yang nak kulit putih ni, okay, kata kita jual krim putih. Produk krim putih. Target perempuan 23, 80, bukan 80 ni silap ni, 35, tinggal kat Malaysia. Okay, orang yang nak beli krim putih ni, dia suka apa? Mesti ada suka cantik. Okay, tulis je lah beauty. Interest dia beauty. Interest ni tak payah pening-pening kepala. Kita jual produk apa, letak je interest yang berkaitan dengan produk kita. Contoh nak krim putih, orang yang suka apa nak beli krim putih? Orang suka nak cantik lah. Perempuan yang suka nak cantik, interest dia cantik. Okay, letak je lah beauty. Okay, letak satu cukup dah sebenarnya. Okay, katakanlah kita jual produk lain, produk kurus. Nak interest apa? Orang yang nak kurus ni, dia ada masalah apa? Masalah kegemukan, betul? Jadi apa interest orang kegemukan? Makan lah. Okay, jadi macam nak target orang yang kata jual produk kurus, macam nak target orang yang ada masalah berat badan. Kemungkinan besar mereka suka makan. Jadi letaklah page macam, letaklah interest macam orang yang suka McDonald. Okay, suka McDonald. Atau boleh juga orang yang, okay, orang yang ada masalah kegemukan, dia akan follow siapa? Contoh Kevin Zahari, influencer. Boleh juga. Tak sebenarnya kita target brand. Kita boleh target juga influencer. Okay, orang yang nak kurus, dia suka follow influencer Kevin Zahari. Okay, nampak tak? Contoh kita jual produk kewangan macam unit trust. Orang yang nak beli unit trust ni siapa? Orang yang dia ada awareness lah, nak kena melabur. Dia follow siapa? Mungkin dia minat Warren Buffett. Mungkin. Jadi kita kena test lah Warren Buffett. Orang kita jual produk unit trust, target siapa? Orang yang baru mula bekerja, dan dia bawa modal yang, sebab dia baru mula kerja kan, orang baru grad. Orang baru grad mana? 23 ke 35 ni okey lah. Okay, lelaki perempuan dua-dua pun boleh, sebab produk pelaburan unit trust. Jadi siapa yang suka nak, siapa yang ada probability, macam saya cakap, bila kita nak buat ads, kita kena fikir siapa yang ada kemungkinan paling besar akan beli produk kita ataupun servis yang kita tawarkan. Orang yang minat dengan benda-benda berkaitan investment lah.
Orang yang minat berkaitan investment, kita kena fikir dia suka apa. Okay, mungkin dia suka follow influencer tertentu. Siapa influencer tu? Contoh dalam bidang pelaburan, Warren Buffett. Okay, apa lagi? Mungkin kita tak nak letak influencer, kita boleh letak orang yang minat investment. Boleh juga, terus letak investment. Okay, macam saya cakap, interest ni tak payah fikir complicated. Asalkan dia ada kaitan dengan produk ataupun market, kita letak je. Okay, yang lain tak ada apa. Tekan next. Okay, pilih page. Macam saya, kalau ada satu page, satu je lah. Kalau ada banyak page, mungkin ada keluar 2-3 page macam ni. Kita letak satu page. Page mana kita nak guna untuk buat ads, untuk buat iklan. Okay, kita akan create ad. Okay, dekat media kita boleh pilih kita nak guna gambar atau video. Contoh, kita nak gunakan gambar. Kalau belum ada gambar, upload lah. Kalau dah ada, dia akan keluar lah kat sini. Kalau kita pernah upload. Kalau belum ada, upload dulu. Contoh, okay, kita upload. Ni contoh lah. Saya main pilih je gambar lembu ni. Sebab gambar lembu ni kebetulan ada dalam desktop saya kan. Okay, next. Okay, saya satu lagi tips. Bila kita nak buat ads, kena guna laptop ataupun desktop. Bukan handphone. Sebab banyak setting tak ada dekat handphone. Dan setting-setting saya tunjuk ni ada dekat desktop sahaja. Okay, dah keluar gambar. Okay, ni contoh preview iklan kita akan keluar kat Facebook macam mana. Okay, ni primary text. Okay, kita akan masukkan. Biasanya kat sini kita akan masukkan nak cerita pasal apa masalah yang diselesaikan oleh produk kita. Contoh, sapu produk ini lepas 1 ke 2 bulan kulit anda akan putih berseri glowing macam artis Korea. Point dia kita tak cerita pasal produk pada permulaan. Kita nak cerita apa manfaat produk kita. Jadi contoh jual krim putih, apa manfaat dia? Kulit putih berseri macam artis Korea glowing. Contoh. Tu contoh. Jelas tak? Okay. Lepas tu baru kita akan cerita pasal produk. Okay, bab macam mana nak tulis ni dinamakan copywriting, iaitu ayat iklan. Copywriting. Macam nak copywriting ni panjang lah. Anda kena belajar buat copywriting. Di mana saya tak terangkan dalam video ni sebab kalau saya terangkan dalam video ni mungkin akan jadi 2-3 jam. Untuk belajar copywriting, anda boleh dapatkan panduan saya, panduan Copy Master ni untuk belajar teknik copywriting yang betul untuk tulis ayat iklan yang power supaya iklan akan anda jadi power, jadi memukau. Bila prospek nampak, dia rasa berminat nak beli produk anda. Okay, boleh dapatkan course ni dekat website saya danialarif.com.my/copy-master. Link ada pada description dekat YouTube saya. Okay, tengok dekat description di bawah ya. Okay, headline. Okay, ni headline macam saya cakap tadi. Headline kat sini. Ni tak apa, copy je. Okay, macam kita buat copywriting tadi, ayat pertama ni biasa macam saya cakap, kita akan cerita manfaat produk, kelebihan produk kan. Guna je ayat sama untuk headline pun boleh. Sebenarnya boleh je guna ayat lain, tapi kalau macam tak ada idea, beginner baru nak mula belajar buat ads, saya sarankan tak payah fikir idea lain. Guna je ayat yang sama macam dekat primary text ni. Primary text ni copywriting yang panjang tu lah. Contoh kita buat ads, kita buka sekejap, kita tunjuk ads. Scroll. Okay, ni ads, nampak? Inilah copywriting, description tadi. Bukan description, primary text. Inilah primary text, nampak tak? Yang panjang-panjang ni semua primary text. Headline yang mana? Yang ada dekat ni. Ni video kan. Kalau gambar-gambar lah, gambar kat sini. Inilah headline. Okay, macam saya cakap tadi, kalau beginner tak payah fikir ayat lain. Macam ni dia buat lain kan. Kat primary text dia tulis lain, dekat headline ayat lain. Bagi beginner, saya sarankan guna je ayat yang sama untuk primary text dengan headline. Bukan semua tau. Okay, contoh primary text kita panjang produk ini adalah kajian dari University Watagi Jepun. Okay, kita akan cerita pasal produk panjang lah, bla 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 bla, banyak lagi kan, bla. Macam contoh bahan apa,
Ni kena belajar copywriting lah. Nak cerita pasal produk pun ada ilmu dia. Macam saya cakap, kena belajar teknik copywriting. Belajar copywriting boleh dapatkan panduan saya, iaitu panduan copy master, bla 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 bla, harga, bla bla bla, offer bla 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 bla, klik. Okay, last kali kita kena letak CTA, iaitu ayat kita panggil CTA, iaitu call to action. Kita nak bagi arahan macam mana nak dapatkan produk kita. Contoh, klik link ini untuk buat belian di website kami. Okay, kalau letak buat e-commerce, letaklah link produk. Okay, contoh, ni bukanlah krim putih, ni contoh je. Katakanlah anda dah buat jual produk krim putih, dah buat website e-commerce guna Shopee-Gram tadi, copy je link produk, page produk tu, buat. Okay, suruh orang klik link kalau dia nak beli. Okay, macam call to action ni boleh letak, contoh letak learn more ke, shop now pun boleh. Okay, nampak? Jadi bila orang klik link, dia akan masuk ke dalam website kita. Okay, kalau kita meniaga guna WhatsApp, letaklah link WhatsApp. Sama juga, bila kita scroll bawah ni, dia akan minta website URL. Okay, letaklah website kita. Kalau guna WhatsApp, masih ada, belum ada website e-commerce, letaklah link WhatsApp dekat website URL ni. Kemudian publish. Okay, sebab ni kena letaklah. Sebab saya belum letak lagi nombor kad kredit, kad debit semua, dia keluar macam ni. Kalau dah letak, dia akan siap. Iklan tu akan siap. Dan tunggu je lah, ada WhatsApp masuk tak, ada jualan masuk ke tak kan dekat website e-commerce kita. Jadi saya sarankan bagi anda yang baru nak belajar buat bisnes online, untuk buat bisnes guna website e-commerce, anda boleh daftar akaun Shopee-Gram. Kemudian macam saya cakap tadi, buat business manager, buat page, buat account ads. Anda boleh start buat bisnes online guna website e-commerce. Okay, itu saja untuk video tutorial kali ini. Saya akan post lagi beberapa tutorial dekat YouTube channel saya dari masa ke semasa. Bagi anda yang berminat, boleh klik butang subscribe YouTube saya, tekan butang loceng supaya anda sentiasa dapat update terkini video-video berkaitan bisnes dan pemasaran online yang terkini daripada YouTube saya. Itu saja daripada saya untuk video kali ini. Bye.